Buletin Didik 19 Ogos bersama saya Syafri Izon Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Merupakan satu manifesto usaha-sama Kementerian Pendidikan KPM dan Shell. Modul co-curriculum pembelajaran kendiri dilancarkan semalam. Modul ini berfokus kepada penerapan aspek keselamatan jalan raya kepada anak-anak dan juga penerokan ilmu sains. Majlis pelancaran modul co-curriculum pembelajaran kendiri disempurnakan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Modul ini turut memberi penekanan kepada bakat dan potensi murid di sekolah selain penerapan minat murid dalam bidang sains melalui modul Shell and Explorers. Seiring dengan pelaksanaan konsep Sekolahku Sejahtera, program ini akan diletakkan sebagai inisiatif di bawah flagship Terokai Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) dan juga Sebakat dan Selamat. Pendekatan yang dilaksanakan ini adalah satu usaha bagi menggalakkan lebih ramai murid mendapat pendedahan dan memupuk rasa cintakan ilmu khususnya dalam bidang sains. Selain itu, kesedaran terhadap keselamatan jalan raya juga didedahkan kepada murid daripada peringkat awal persekolahan. Melalui perkongsian di hantaran Facebook, Datuk Dr. Razi sangat mengalu-alukan penglibatan badan korporat dan pihak swasta untuk mengadakan kerjasama strategik bersama KPM bagi menyemarakkan lagi pendidikan bidang STEM. Majlis turut dihadiri Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Ketua Setiausaha KPM serta rakan-rakan strategik KPM. Pelancaran portal aduan buli oleh KPM semalam bagai membuka lembaran baru. Mangsa buli tidak perlu risau lagi untuk membuat aduan berkenaan kejadian buli ataupun siapa pembuli mereka. Mereka juga boleh menyampaikan maklumat yang dianggap sulit tanpa perlu bimbang diketahui oleh rakan atau guru. Rata-rata ibu bapa dan pelajar yang ditemui menyambut baik inisiatif terbaru dari pihak kerajaan itu. Menurut mereka, portal aduan buli mampu menjadi satu saluran yang baik untuk menyelesaikan kes buli yang semakin kerap berlaku di sekolah. Masalah ni sebenarnya memang berlaku. Memang masalah ni kena ada satu ruang ataupun satu tempat yang mana ibu bapa boleh mengadu. Dan aduan ini dianggapkan serius. Jadi tindakan susulan boleh diambil sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat Jabatan Pendidikan. Ada juga yang berpendapat dengan kehadiran portal tersebut ia mampu meningkatkan keyakinan ibu bapa berkaitan keselamatan anak-anak di sekolah. Bila ada portal macam ni, saya lebih rasa yakin untuk hantar anak ke sekolah lah. Jadi kita tak bimbang lah kan. Seandainya jadi apa-apa dekat anak kita tu. Jadi kita boleh terus direct ke pihak atasan macam tu lah kan. Lepas tu mungkin boleh mengurangkanlah risiko untuk anak-anak dibuli ni. Lebih, orang kata apa? Lebih dikurangkan. Saya harap dia lebih efektif dan berkesan. Di mana bila kita buat laporan, dia punya respon cepat dan terus boleh berhubung pada sekolah dan guru kelas tu sendirilah. Sebab sebelum ni saya ada pengalaman berhubung dengan jabatan kerajaan melalui email kan. Dia akan respon terlalu lambat, mungkin 2-3 hari bekerja baru dapat respon. Tapi kalau kes buli ni kita dapat selesaikan dengan cara ini, saya rasa dapat mengurangkan lagi lah kes buli yang ada kat sekolah. Bagi pelajar pula, dengan portal tersebut, mereka mempunyai satu medium untuk meluah atau menyampaikan maklumat berkenaan kes buli selain dapat menjamin keselamatan mereka ketika berada di sekolah. Saya rasa bagus lah sebab bagi murid ada merasakan meluah perasaan kan. Sebab dia kadang-kadang takut tau kita nak luahkan kat siapa-siapa kan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melancarkan portal aduan buli semalam bagi membolehkan ibu bapa dan murid yang menjadi mangsa buli membuat laporan secara terus kepada kementerian. Menerusi portal itu, mereka boleh membuat laporan kes buli dalam bentuk email, panggilan telefon atau sistem pelaporan sedia ada di KPM. Harapan dua beradik untuk kembali ke sekolah bakal tercapai selepas dokumen pengenalan diri yang diperlukan untuk proses kemasukan ke sekolah itu selesai. Ila Willy dan adiknya Ivy Willy terpaksa diarahkan berhenti sekolah lebih setahun lalu selepas dokumen pengenalan diri yang mengesahkan kewarganegaraan mereka tiada, sekaligus status kewarganegaraan mereka tidak diiktiraf.
Menerusi usaha oleh Badan Bukan Kerajaan NGO Pertubuhan Pembangunan Insan Sarawak PPIS, kedua-dua beradik itu dijangka dapat meneruskan sesi persekolahan mereka minggu hadapan selepas semua urusan mengenai dokumen pengenalan diri mereka selesai. Ketika ini mereka terpaksa belajar secara persekolahan di rumah dengan seorang pesara guru bagi membolehkan keduanya tidak ketinggalan dari segi pembelajaran yang boleh diperolehi di sekolah. Ila yang berusia 17 tahun bakal menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM Februari tahun depan. Manakala adiknya Ivy, 14 tahun, kini berada di tingkatan 2, memberitahu mereka berasa teruja dan bersyukur kerana mendapat dokumen berkenaan sekaligus membolehkan mereka meneruskan pelajaran masing-masing. Happy lah sebab boleh kembali sekolah balik. Lepas tu jumpa kawan lama apa semua ya. Untuk berapa lama kita diarahkan nanti maksudnya tak dapat pergi sekolah lah, berapa lama lah? Dah maybe 1 tahun lebih sebab form 1 tak turun sekolah disebabkan IC belum ada, sijil kelahiran tak ada juga. Ya. Saya gembira, bersyukur atas pertolongan PBIS kerana menolong. Rasa sedih pun ada. Pada mudahnya macam ni perasaan? Sedih lah sebab tak dapat macam orang lain. Apa yang buat kita rasa macam puas? Ingat sedih lah, tak dapat macam orang lain apa semua. Orang lain boleh macam orang lain sampai pergi ke sekolah apa semua. Itu sajalah yang dapat saya cakap. Menurut Presiden PPIS, Manjit Sidhu, masalah yang dihadapi dua beradik itu dikenal pasti berpunca daripada pendaftaran lambat status perkahwinan kedua ibu bapa mereka kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN, memandangkan perkahwinan terbabit dilaksanakan menurut cara adat masyarakat setempat. Mengakui proses untuk mendapatkan dokumen pengenalan diri untuk mengesahkan kewarganegaraan keduanya agak rumit. Namun itu bukan alasan untuk mengabaikan kebajikan kanak-kanak terbabit untuk memperoleh pendidikan sewajarnya. Justru beliau menyeru agar pihak berkaitan termasuk JPN untuk memudahkan proses pendaftaran terbabit agar lebih ramai kanak-kanak yang mempunyai masalah tiada dokumen pengenalan diri dapat dibantu. Sebanyak 9,259 permohonan kewarganegaraan bagi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dari Sabah dan Sarawak diterima Kementerian Dalam Negeri bermula dari tahun 2017 hingga Februari 2022. Daripada jumlah berkenaan, hanya 198 permohonan bagi mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia diluluskan oleh KDN. Lain pula cerita di Butterworth, Pulau Pinang. Dua beradik yang tertangguh pengajiannya sejak 4 tahun lalu akibat kesempitan hidup, kini teruja dapat kembali ke sekolah sejak Selasa lalu. Yumnaki Isha yang berusia 16 tahun dan Dahnia Dabrisha Amir Hamzah, 14 tahun, yang kini bersekolah di Sekolah Menengah Kampung Kastam, Butterworth, menunggang basikal yang disumbangkan jiran setempat. Biarpun pada mulanya mereka berasa amat kekok dan sukar untuk membiasakan diri setelah lama meninggalkan sekolah, namun guru-guru dan rakan banyak memberikan sokongan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolah Malaysia STPM yang diumum semalam menyaksikan pelbagai cerita gembira dikongsi bersama. Bagi Nuraidah Majid, gagal mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2 tahun lalu mencetus semangat kepadanya berusaha lebih gigih. Dan hasilnya, dia berjaya mencapai keputusan purata nilai grade kumulatif PNGK 4.0 dalam STPM 2021. Menurut pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Tanjung, Melaka itu, dia turut bangga apabila dapat membawa kedua-dua ibu bapanya naik ke atas pentas apabila namanya diumumkan
antara pelajar cemerlang di Melaka dalam peperiksaan itu. Sepanjang saya mengambil peperiksaan besar di Malaysia seperti CJ Pelajaran Malaysia, PT3, saya tidak pernah dapat pencapaian yang sebaik ini. Alhamdulillah, dengan sumber inspirasi, saya merasa bersyukur sebab dapat bawa mak dan ayah saya naik pentas. Saya tak pernah. Saya tahu diorang pun kecewa dengan SPM saya. Sebab itulah saya rasa ini balasan untuk segala pengorbanan masa, tenaga, duit mak bapak saya. Dan hadiah for flat ni saya hadiahkan untuk mereka berdua. Nur Raidah, 20 tahun, antara 33 calon STPM 2021 di Melaka yang memperoleh keputusan PNGK 4.0. Keputusan diumumkan oleh Timbalan Pengarah Pendidikan Melaka, Rosni Leman di SMK Seri Tanjung, Tanjung Kling, Melaka. Calon dari SMK Pulau Sebang, Lim Ziling, 20 tahun, turut diumum sebagai pelajar terbaik Melaka dalam peperiksaan berkenaan. Anak seorang peniaga itu dipilih antara pelajar terbaik STPM 2021 bagi peringkat kebangsaan. Dia yang ditemui tidak menyangka mampu mencapai kejayaan cemerlang sehingga ke peringkat kebangsaan. Lepas saya habis punya kelas, saya akan ulang kaji apa yang cikgu pernah ajar hari ini. Dan pada waktu malam saya akan menonton televisyen dan lepas tu saya akan buat nota dan ulang kaji balik. 6 sehari. 6 jam sehari. Seorang lagi calon cemerlang, Muhammad Hilmi Haziq Yuzaimi, 20 tahun, dari Kolej Tingkatan 6 Tun Fatimah, Melaka, yang turut mendapat keputusan PNGK 4.0, mengakui pandemik COVID-19 menyukarkan proses pembelajarannya. Namun hasil bantuan guru dan ibu bapa, dia berjaya membuktikan usahanya tidak sia-sia. Saya nak banggakan ibu bapa saya dengan nenek saya sebab nenek saya pun pernah jaga saya. So saya nak bagi dia result yang terbaik lah. Dengan cikgu saya jugalah sebab cikgu saya banyak bantu saya. Macam mana berjaya? Macam mana belajar dulu? Macam PKP tu, betul? Masa PKP saya memang rasa malas lah, tapi sebab ada cikgu, saya belajar ikut cikgu lah. Apa saja latihan cikgu bagi saya buat. So lepas tu saya nak result, tingkatkan result. Saya buat latihan sendiri. Seorang murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Felkra Nasaruddin teruja apabila dapat mendengar namanya sendiri dipanggil buat kali pertama. Muhammad Aish Hakimi tidak dapat mendengar sejak lahir selain turut mengalami masalah pertuturan kerana masalah telinganya itu. Menurut ibunya, Roslina Othman, anaknya itu mula dikesan mempunyai masalah pendengaran ketika berumur 2 tahun. Katanya apabila semakin meningkat usia, anaknya itu mula bertanyakan kepadanya mengenai masalah pertuturan yang dihadapinya dan ingin menjalani aktiviti harian seperti rakan-rakan sebayanya yang lain. Sebab memang dah lama, dia pun dah besar, dia pun dah tahu, dia pun nak mendengar. Dia pun tengok orang lain, dia pernah tanya kenapa dia tak bercakap macam orang lain. Lepas tu dia tanya kami pun cakap sebab tak dengar. Jadi dia bila dia tengok, bila dia rasa macam tu, dia minta, dia tanya, dan kami kata nanti dulu sebab nak mohon lah, minta bantuan kan. Tapi alhamdulillah lah dapat sumbangan. Tambahnya, pada usia 6 tahun, Muhammad Aish mendapat pendidikan awal di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti dekat Bota sebelum meneruskan pembelajaran di SK Felkra Nasaruddin di kelas pendidikan khas. Jelasnya lagi, di dalam kelas, anaknya itu mengikuti pembelajaran seperti biasa, namun perlu menggunakan bahasa isyarat dan dibimbing oleh guru pendidikan khas. Bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah, Muhammad Aish menerima alat pendengaran yang berharga RM7,000 hasil sumbangan Parlimen Parit. Turut menerima bantuan wang tunai dan juga sebuah kerusi roda ialah 3 lagi murid berkeperluan khas.
Pelbagai jenis robot mengambil bahagian dalam Expo Robot Dunia di Beijing, China yang mempamerkan keunikan serta memberi manfaat kepada sistem kesihatan. Antara yang mencuri perhatian adalah robot yang mampu menjalankan ujian saringan PCR dan robot yang mampu bertahan dengan suhu mencecah 1000 darjah Celsius untuk membantu bomba ketika kebakaran. Pada hari pembukaan Expo, pengunjung dihiburkan dengan persembahan oleh 100 robot anjing. Tahun ini, 130 syarikat terlibat mempamerkan lebih 500 produk robotik. Salah satunya robot humanoid menyerupai Albert Einstein yang boleh berinteraksi dengan pengunjung. Robot sukan musim sejuk yang dibangunkan oleh Shanghai Jiaotong University turut menarik perhatian susulan tamasya sukan Olimpik musim sejuk awal tahun ini. Robot ini boleh menjadi rakan latihan atlet dan membantu kerja manusia dalam persekitaran sukar yang dilitupi ais dan salji. Awal tahun ini, satu pembedahan berjaya dilakukan dari jauh oleh doktor menggunakan robot pembedahan Tuomai dengan teknologi 5G. Ia dilancarkan oleh syarikat Medbot bertujuan memudahkan tugas doktor dan pesakit. Setakat ini, robot terbabit telah berjaya melakukan 300 pembedahan di China. Selain itu, robot pelayan semakin banyak digunakan di restoran di sekitar Beijing, Shanghai dan Guangzhou. Robot ini juga berjaya mengurangkan kos buruh manusia. Turut dipamerkan robot yang dapat membantu anggota bomba memadam kebakaran. Robot ini dapat bertahan pada suhu mencecah 1000 darjah Celsius, ciri yang dapat membolehkan ia pergi ke lokasi kebakaran dan menyelamatkan nyawa anggota bomba. Expo yang berlangsung hingga Ahad ini adalah sebahagian daripada persidangan robot dunia yang diadakan setiap tahun di Beijing. Kajian Saintis Natural History Museum dan College Imperial London mendapati lebah antara serangga yang semakin tertekan akibat perubahan iklim. Kajian membabitkan ribuan ekor lebah daripada pelbagai spesies yang telah diawet dari tahun 1900 hingga 2000. Petunjuk paling jelas ialah perubahan pada bentuk badan lebah dan sayap mereka. It seems like on years that are generally hotter and a bit wetter, we found that the wings are more different on the same bee. So this kind of could be an indicator that bees maybe had a bit more stress in those years that were hotter and wetter. Kajian itu mendapati lebah semakin tertekan pada separuh terakhir kurun ke-20 serta pada dekad ini. Mereka juga tidak menolak kemungkinan faktor lain turut menjadi penyebab kepada perubahan itu. Apapun, keadaan diramal menjadi semakin buruk berikutan cuaca panas ketika ini. Lebah penting dalam ekosistem manusia kerana peranannya dalam proses pendemungaan. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian, FAO, bangsa-bangsa bersatu, sepertiga daripada keluaran makanan dunia bergantung kepada lebah. Sedangkan pada masa sama, jumlah lebah dicatatkan semakin menurun sejak lebih sedekad lalu. Forehand net, yang pertama adalah cara pegangan untuk forehand net. Yang pertama forehand grip. Okey, kedudukan kaki adalah kaki kanan di hadapan dan raket di atas. Kita sentuh, tolak saja untuk lepaskan satu ke bahagian sebelah court. Piala Belia 2022, arena bola sepak peringkat remaja tanah air pasti teruja malam ini apabila saingan bawah umur 19 tahun negara berada di kemuncaknya. Gelaran juara akan ditentukan menerusi perlawanan akhir pertama di Stadium UiTM Shah Alam menemukan Selangor FC dan Seri Pahang. Dibimbing Muhammad Firdaus Aziz, skuad pembangunan The Red Giants yang menjadi tuan rumah perlawanan pertama malam ini membawa reputasi juara saingan kumpulan B selain berbekal 9 kemenangan, 2 seri dan kalah sekali. Seri Pahang pula memiliki rekod memukau kempen kali ini dengan tidak pernah tewas semasa menjuarai kumpulan C, hasil 5 kemenangan dan 5 seri. Anak buah Bahazenan Osman itu terus unggul mencatat kemenangan di semua aksi timbal balik suku dan separuh akhir. Sepak mula perlawanan pertama dijadual jam 8.45 malam ini sebelum kedua-duanya berentap di Stadium Majlis Perbandaran Temerloh Jumaat depan.
Bola sepak Liga Super. Kombinasi Ketua Jurulatih Datuk Dollah Saleh dan Pengarah Kejurulatihan Fandi Ahmad nyata memberi impak besar kepada peningkatan Seri Pahang FC. Seri Pahang kini melonjak dalam kelompok 5 pasukan teratas selepas menewaskan Penang FC 3-2. Bertandang ke Stadium Bandaraya, Seri Pahang mendahului Penang FC menerusi Steven Rodriguez seminit sebelum babak pertama berakhir. Tuan rumah menyamakan kedudukan 1-1 menerusi sepakan penalti Rafael Vitor pada minit ke-65. Bagaimanapun kegembiraan Penang FC tidak lama. Seri Pahang kembali di depan 9 minit kemudian juga hasil jaringan Rodriguez. Pelawat mengukuhkan kedudukan 3-1 menerusi jaringan David Rowley pada minit ke-80. Usaha Penang untuk bangkit pada penghujung perlawanan tidak kesampaian. Cuma mampu merapatkan kedudukan 2-3 menerusi Lucas Silva 5 minit sebelum whistle penamat. Sementara itu, hasrat Negeri Sembilan FC meneruskan tekanan ke atas dua pasukan tangga teratas JDT dan Sabah FC tidak terlaksana apabila tewas kepada Kuala Lumpur FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Saling berbalas serangan, Tuah lebih berpihak Kuala Lumpur apabila membuka jaringan menerusi Paula Jose pada minit-minit akhir babak pertama. Jaringan 1-0 kekal sehingga whistle penamat menyaksikan Negeri Sembilan terlepas peluang menyamai 35 mata yang diraih pasukan tangga kedua Sabah FC. KL City pula naik ke tangga ke-6 memintas Kedah Darul Aman. Tarikan terbaru di Dubai, Perpustakaan Mohammed bin Rashid yang dibuka Jun lalu mengakhiri buletin didik. Reka bentuk perpustakaan setinggi 7 tingkat yang diilhamkan daripada Rehal Al-Quran ini disahkan sebagai perpustakaan terbesar di Asia Barat dan Afrika Utara. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat, jumpa lagi. Assalamualaikum.